Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 14 Ogos 2021. Penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP Dine-In di restoran dan pasaraya bagi fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN pada ketika ini lebih berbentuk pendidikan dan peringatan, bukan untuk mengenakan penalti. Sambungan itu, mereka yang belum divaksinasi dinasihatkan segera mendapatkan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV terdekat. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, pihaknya maklum bahawa ada di antara mereka dalam sektor ini belum divaksinasi atau belum lengkap vaksinasi. Beliau berharap semua yang terlibat dalam sektor ini akan memperolehi vaksin lengkap dalam masa 1 bulan. Penguatkuasaan kepada pematuhan SOP akan dilaksanakan sepenuhnya selepas itu. Sementara itu, Datuk Masidi memaklumkan kerajaan negeri menetapkan 1/3 kapasiti rumah ibadat atau 50 orang atau mana yang lebih rendah bagi SOP Rumah Ibadat Bukan Islam PPN Fasa 2, kemudahan penerima vaksin lengkap 2 dos berkuat kuasa semalam. Tempoh dibenarkan bagi upacara sembahyang itu bermula 6 pagi hingga 2 petang dan 4 petang hingga 10 malam dengan pematuhan SOP ketat. Ia termasuk penganut mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi kepada petugas sebelum memasuki rumah ibadat. Bagi upacara pemberkatan perkahwinan, tempoh dibenarkan tidak melebihi 2 jam dalam masa ditetapkan sekitar 6 pagi hingga 2 petang dan 4 petang hingga 10 malam. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak digalakkan hadir bagi kedua-dua upacara ini. Sementara itu, dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan 1,654 kes positif baharu COVID-19 dicatatkan semalam dengan 15 kes kematian dilaporkan. Satu kluster baharu dikenal pasti iaitu kluster Donggongon Pinampang, Kota Kinabalu dikategorikan sebagai kluster tempat kerja. Sementara 54,091 dos suntikan vaksin harian dibuat setakat semalam. Kita ikuti perkembangan terkini statistik kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. 20 keluarga di Kampung Suang Parai dan Pulau Pinampang, Kota Kinabalu yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 menerima bantuan bakul makanan menerusi program Op Bantu Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu Fasa 3. Sumbangan disampaikan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah SAC Yusof Matais. Ketika ditemui pemberita selepas program berkenaan, SAC Yusof berkata penerima bantuan dipilih berdasarkan tapisan dengan memberi keutamaan kepada golongan memerlukan tanpa mengira latar belakang. Kadang-kadang kita tengok orang bila bercakap pasal bantuan ini lebih pada bawa B40 ke bawah. Tapi dia orang tak perasan ada netizen yang kehilangan kerja dan perlukan bantuan segera. Itu yang kita ujuk ke grup WhatsApp. Kita akan pilih yang netizen yang betul-betul memerlukan. Tak kiralah status dia tu bukan B40. Adik saya sebab dia karantin kan. Keluar membeli itu boleh. Cuma saya tidak bekerja. Suami pun tidak bekerja. Ya habis tadi kan dia bilang kamu dapat sumbangan nih. Jadi memang beras habis. Saya sebagai wakil penduduk kampung sini sangat-sangat berterima kasih terhadap PDRM kita lah. Kesan memang sangat-sangat terkesan lah. Banyak yang tidak dapat turun bekerja dan macam kalau yang penduduk-penduduk yang bekerja secara harian memang sangat-sangat terkesan. Dalam pada itu, SAC Yusof mengingatkan masyarakat setempat terus patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ia termasuk SOP terkini yang menetapkan bahawa operator, pekerja dan pelanggan di pasaraya dan restoran mestilah lengkap 2 dos vaksin. Sambutan Bulan Kebangsaan terus diserikan dengan pengisian pelbagai program termasuk aktiviti keagamaan di Kota Kinabalu. Sebuah forum bual bicara bertajuk Memaknai Kemerdekaan, anjuran RTM Sabah menerusi Sabah FM dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAIS. Forum menerusi program Anjung At-Taqwa ini diadakan di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Program disiar secara langsung menerusi siaran Sabah FM dan secara maya melalui laman Facebook Sabah FM.
Tanpa ada kerjasama ini, kita tidak dapat menyebarkan maklumat yang sangat bermakna ini. Betapa kemerdekaan ini perlu kita sama-sama bertanggungjawab menjaganya. Datuk Saiful Zaman ditemui pemberita RTM di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Memaknai kemerdekaan dipilih sebagai tajuk forum kali ini dalam usaha memberi kefahaman kepada masyarakat di Sabah tentang perjuangan pemimpin terdahulu menuntut kemerdekaan. Ia juga sebagai wadah perkongsian ilmu untuk panduan dalam kehidupan harian. Sementara itu, penerbit Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, M. Roy Rafiq Hashim menyifatkan forum tanpa penonton ini sebagai satu ancakan dalam norma baharu. Dengan norma baharu, dengan COVID-19 masih lagi kita memerangi COVID-19 ini, dan ini adalah satu anjakan yang sangat baik untuk kita dan juga semua pendengar Sabah FM supaya Anjung At-Taqwa ini sentiasa berjalan, sentiasa dilaksanakan. Program turut diimarahkan dengan bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat dipimpin Imam Besar Ustaz Suhaidi Kuanting. Individu yang menceroboh kawasan tanah perkuburan di Batu 9 Jalan Silam Lahadatu diberi amaran agar mengosongkan kawasan berkenaan. Amaran dikeluarkan Pegawai Daerah Lahadatu Muhammad Ayub Yaakob dengan menegaskan struktur rumah yang dibina tanpa kebenaran itu akan diroboh. Pihak berwajib akan memberi notis mengosongkan kawasan dengan segera sebelum aktiviti pembersihan dilakukan bagi menyediakan tanah kosong untuk tujuan pengebumian. Kawasan seluas 6.5 hektar berkenaan sebelum ini merupakan kawasan hutan simpan dan diwartakan sebagai tanah perkuburan pada tahun 1995 yang dibahagikan kepada beberapa kawasan termasuk perkuburan orang Islam. Kita akan letakkan tanda supaya ianya tidak diceroboh. Saya dipahamkan ada tanah perkuburan di sini yang telah pun diceroboh dan kita mohon kepada penceroboh-penceroboh itu agar keluar daripada tanah perkuburan ini. So ini telah pun dihaskan, dikeluarkan daripada tanah hutan simpan khas untuk ini perkuburan orang-orang Islam. Muhammad Ayub ditemui RTM ketika program ziarah kasih Ma'al Hijrah di Tanah Perkuburan Islam Batu 9 Jalan Silam Lahadatu. Beliau turut memaklumkan jawatan kuasa sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah bercadang mengadakan gotong royong perdana mengindahkan kawasan tanah perkuburan tersebut. Sebelum ini, kerja-kerja mengukur kawasan serta menandakan tanah yang masih kosong telah pun dijalankan. Kita cuba berbincang dengan pihak khususnya masyarakat di Lahadatu supaya kita sama-sama dapat mengindahkan tanah perkuburan ini. Abdul Hakim turut mencadangkan agar Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah membina bangunan untuk pengurusan jenazah, pengawal keselamatan dan pagar sempadan di kawasan berkenaan. Seorang penulis tempatan, Azmah Nordin, dinobat sebagai penerima anugerah sastrawan negeri Sabah kedua. Kemenangan Azmah diumum Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam sidang media secara maya di Kota Kinabalu. Kemenangan itu melayakkan Azmah menerima warkah penghormatan daripada Kerajaan Negeri Sabah, wang tunai RM30,000, kemudahan penerbitan karya dan penterjemahan karya yang sesuai ke dalam bahasa asing. Majlis penyampaian hadiah Anugerah Sastrawan Negeri Sabah kedua akan diadakan pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian, tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN semasa. Pengiktirafan ini merupakan satu iltizam dan inisiatif kita dalam memberikan pengiktirafan terhadap pencapaian serta sumbangan sastrawan negeri Sabah dalam usaha memperkukuh dan mempertabatkan karya sastra kebangsaan. Anugerah Sastrawan Negeri Sabah Anjuran Bersama Kerajaan Negeri dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka diperkenal semula selepas kali terakhir dilaksana pada 1990. Penerima ketika itu ialah Allahyarham Datuk Ismail Abbas atau nama penanya